Perkongsian bacaan santai. Buntat mengembara ke Makkah. Perkongsian bacaan santai. Buntat mengembara ke Makkah. Kategori novel fiction. Pengarang Yahaya Awang. Penerbit Utusan Publications and Distributors Sendirian Berhad. Dicetak oleh Maziza Sendirian Berhad. Terbitan pertama tahun 2008. Bilangan halaman 428. Data pengkatalogan dalam penerbitan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Nombor rujukan ISBN 978-61-61-219-3. Kategori 1. Islamic Stories Malay. L. Judul 297.18. Dan ini adalah perkongsian pertama untuk perkongsian bacaan santai novel fiction Buntat Mengembara ke Makkah ini. Dan insya-Allah kita akan rangkumkan ke dalam sesi kali ini bacaan berkenaan dengan pengenalan dan bab pertama dan bab kedua, insya-Allah. Dan di skrin sekarang ini adalah gambar front page, muka hadapan buku Buntat Mengembara ke Makkah yang sedang kita kongsikan bacaan santainya sekarang ini, insya-Allah. Ini adalah perkongsian di Google berkaitan dengan buku Buntat Mengembara ke Makkah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Bazar Fikri dari SK Cikarang. Pada hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Buntat Mengembara ke Makkah. Nama pengarang buku ini ialah Yahaya Awang. Buku ini diterbitkan oleh Utusan Publication pada tahun 2008. Buku ini mengandungi 428 bilangan muka surat. Agak tebal tetapi menarik. Buku ini mengisahkan pengembaraan Buntat ke Makkah. Buntat merupakan seorang kanak-kanak yang kehilangan kasih sayang ibu bapanya. Dia kerap dimarah, dirotan dan dipukul, menyebabkan hatinya menjadi keras, degil tetapi berani. Apabila berumur 10 tahun, dia mula hidup bertikai. Satu hari, dia menyelinap masuk ke dalam sebuah kapal haji di Pulau Pinang. Kapal itu berlayar ke Jeddah, Arab Saudi. Buntat menyeluduk masuk ke Mekah. Dia nampak ratusan ribu manusia berpakaian putih bersih memohon keampunan dan keridaan Allah. Buntat mulai insaf. Dia mula merindui ibu bapanya. Tiap-tiap hari dia berdoa di hadapan Kaabah. Allah makbulkan doanya. Seorang lelaki tua dan kaya mengambilnya sebagai cucu angkat. Buntat mula mendapat kenikmatan layanan kasih sayang. Buntat berdamping dengan seorang guru agama dan
seorang ustaz yang tinggal di bangunan yang sama di Mekah dan Madinah. Berkat kasih sayang dan bimbingan datuk angkatnya, guru serta ustaz, Buntat menjadi seorang budak yang baik, haji kecil yang makmur. Hampir 4 bulan Buntat merantau. Akhirnya dia sampai ke kampung halamannya. Buntat menjadi seorang anak yang berguna. Inilah kisah pengembaraan Buntat yang penuh dengan nasihat dan tauladan dalam mencari erti hidup dan kasih sayang. Apa yang membuatkan saya tertarik dan minat pada buku ini ialah ia syarat dengan contoh tauladan dan nasihat-nasihat yang baik. Antaranya, kepentingan ilmu, berakhlak mulia, menghormati orang tua dan banyak lagi. Tetapi yang lebih utama ialah pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya membaca buku ini, seolah-olah saya berada di dalam buku tersebut yang memegang watak sebagai Buntat. Jadi, kawan-kawan harus membaca buku ini. Suka duka kisah pengembaraan si Buntat yang boleh membuatkan kita tertawa dan boleh juga membuatkan kita berasa hibah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada paparan sekarang ini adalah perkongsian di Google berhubung dengan buku Buntat Mengembarkan Makkah karya Yahya Awang, penerbitan Utusan Publications tahun 2009. Ulasannya seperti mana yang pada paparan ini. Dan sekarang ini kita pergi insya-Allah pada perkongsian untuk sesi pertama kali ini, iaitu perkongsian bacaan santai Buntat Mengembara ke Makkah. Kita mulakan daripada pengenalan insya-Allah. Pengenalan kisah si Buntat. Pengenalan kisah si Buntat. Sebelum itu, antara isi kandungan buku ini adalah pertamanya pengenalan, kemudian bab 1 Buntat menyeludup ke dalam kapal, bab 2 suasana di dalam kapal, bab 3 datuk angkat dan kakak angkat, bab 4 peristiwa di pelabuhan Aden, bab 5 Buntat dalam kecemasan, bab 6 Madinatul Hujjaj, yakni pekan ataupun bandar jemaah haji. Bab 7 Buntat masuk ke Makkah. Bab 8 datuk angkat Buntat tersesat. Bab 9 Buntat menjadi peniaga kecil. Bab 10 Buntat mendampingi Cikgu Ya dan Ustaz Ramli. Bab ke-11 rancangan menziarahi negara-negara di Timur Tengah. Bab 12 bertolak ke Madinah. Bab ke-13 persediaan ke Jordan. Bab ke-14 ke Amman, Jordan. Bab ke-15 Ustaz Ramli dan Cikgu Ya serba salah. Bab 16 tiba di Damsyik, Syria. Bab 17 peristiwa di sempadan. Bab 18 Beirut, kota sejarah dan pelancongan. Bab 19 Haji Sa'id bertolak ke Makkah dari Madinah. Bab 20 kali pertama menaiki kapal terbang. Bab 21
Cikgu Ya dan Ustaz Ramli bertemu sahabat lama di Kahirah. Bab 22, melawat tempat-tempat bersejarah di Kahirah dan Iskandariah. Bab 23, Buntat bertemu datuk angkatnya di Mekah. Bab 24, wasiat Tuk Haji Said kepada Cikgu Ya. Bab 25, suasana di atas kapal dalam pelayaran balik ke Pulau Pinang. Bab 26, Ustaz terpengaruh. Bab 27, manusia mentadbir, Allah mentakdir. Bab 28, Ustaz dan Aisyah dikahwinkan. Bab 29, berlaku kekecohan di kampung Ustaz. Bab 30, disambut di pelabuhan Pulau Pinang. Bab 31, semua dalam keadaan serba salah. Bab 32, Haji Ahmad Hukum tenggelam punca. Bab 33, Buntat memberi pendapat bagi menyelesaikan masalah. Bab 34, Tok Guru bermenantukan Ustaz Harun. Bab 35, Aisyah disambut oleh keluarga Ustaz Ramli. Dan bab 36, kenduri kesyukuran di rumah Cikgu Ya. InsyaAllah kita teruskan dengan bab pengenalan kisah si Buntat. Pengenalan kisah si Buntat. Buntat contoh anak kehilangan kasih sayang ibu bapa sejak kecil. Dia kerap dimarahi, dirotan dan dipukul, menyebabkan hatinya menjadi keras, degil dan berani. Apabila berumur 10 tahun, dia mula renggang dari rumah. Dia berdikari, membujur lalu, melintang patah. Suatu hari, dia menyeludup ke dalam kapal haji di Pulau Pinang, berlayar ke Jeddah, Arab Saudi. Dia menyeludup masuk ke Makkah. Dia nampak ratusan ribu manusia berpakaian putih bersih. Hati mereka ikhlas, lagi bersih, memohon keampunan dan keredaan Allah. Buntat mulai insaf. Apa guna hidup ini kalau lupakan Allah, lupakan Rasul, lupakan ibu bapa dan lupakan diri sendiri. Tiap-tiap hari dia berdoa di Kaabah. Allah makbulkan doanya. Seorang tua kaya mengambilnya menjadi cucu angkat. Dia mula mendapat nikmat layanan kasih sayang. Dia berdamping rapat dengan seorang guru dan ustaz yang tinggal di bangunan yang sama di Mekah dan Madinah. Berkat kepimpinan datuk angkatnya, cikgu dan ustaz, Buntat menjadi budak yang baik. Haji kecil yang mabrur. Panjang kisahnya. Jauh lagi perjalanannya merantau ke Madinah, Jordan, Syria, Lubnan dan Mesir. Hampir 4 bulan merantau, dia sampai balik ke kampungnya. Dia menjadi manusia yang berguna. Bacalah kisahnya, Buntat mengembara ke Makkah. Bab 1, Buntat menyeludup ke dalam kapal. Bab 1, Buntat menyeludup ke dalam kapal. Masa terus beredar. Buntat bertambah nakal. Kecerdikan dan kepintarannya bertambah. Malangnya, badannya yang tetap kecil dan kerdil. Keadaan badannya yang kerdil ini menjadi bahan ketawa di kampungnya. Datuknya yang bercadang hendak ke Makkah suatu masa dahulu telah bertolak ke Makkah. Rancangannya tergendala beberapa tahun sebab peperangan Jepun. Selepas Jepun kalah, cita-citanya dimakbulkan Allah. Buntat berpeluang menghantar datuknya ke pelabuhan. Dia tinggal di Pulau Pinang bersama datuknya selama seminggu di rumah Syekh Haji. Dalam masa seminggu itu, ramai orang yang dikenalinya. Buntat menolong jemaah haji membeli barang, terutamanya orang tua-tua. Barang yang berharga 60 sen dijual balik dengan harga RM1. 40 sen masuk ke poketnya. Dia terkenal dalam kalangan mereka dengan panggilan Awang Buncit. Buntat menolong mengangkat barang-barang datuknya ke kapal. Apabila Buntat terlepas di atas kapal, dia merayau. Buntat pergi ke semua bilik. Buntat masuk ke bilik masak, bilik air, tandas, surau, kantin dan klinik.
4 bulan kemudian datuknya pulang. Buntat tertarik hati mendengar cerita datuknya. Cerita di dalam kapal, di Jeddah, Makkah dan Madinah amat menarik. Datuknya memang pandai bercerita. Menurut datuknya, orang Habsyi yang menolong mengangkat barang-barang di Makkah dan Jeddah itu, jari tangan mereka sahaja sebesar ibu jari kaki orang Melayu. Kalau tong Sahara yang diangkat oleh 5 orang Malaysia, di sana orang Habsyi angkat seorang sahaja. Semua cerita-cerita ini menyebabkan Buntat ingin merantau. Dia ingin pergi ke Makkah. Apabila sampai musim haji tahun berikutnya, Buntat mula memberitahu kawan-kawannya yang dia akan ke Makkah. Kawan-kawan mempermainkannya. Mereka tahu kata-kata Buntat itu jenaka sahaja. 3-4 hari sebelum kapal haji bertolak dari Pulau Pinang, Buntat mula berjalan-jalan ke rumah abang dan kakaknya. Buntat minta maaf dengan kakak dan abangnya seperti mana yang dilakukan oleh datuknya dahulu. Ketika Buntat menuntut maaf daripada datuknya ketawa besar kerana geli hati melihat telatah cucunya. Buntat pergi mencium abangnya, dipeluk cium anak-anak saudaranya sambil berkata, "Pakcik akan ke Makkah. Tolong doakan dan moga-moga pakcik selamat berlayar." Sungguh-sungguh nampaknya Buntat. Buntat menganggap perkara pergi ke Makkah ini satu perkara yang mudah, yang menggelikan hati. Seminggu sebelum itu, pagi-pagi lagi, dia telah sampai di rumah Pak Imam bertanyakan rukun dan wajib haji. Pak Imam terpaksa bangun pukul 5.30 pagi. Dia tahu Buntat hanya nakal-nakal sahaja, tetapi apalah salahnya jika dia ajarkan rukun haji dan lain-lain pelajaran agama kepada Buntat. Selepas solat subuh, Pak Imam mengajar Buntat secara bersungguh-sungguh bersama-sama beberapa orang tua lain yang juga bercadang hendak ke Makkah tahun-tahun akan datang. Habis semuanya, rukun haji dan wajib haji dihafal oleh Buntat. Setelah beberapa pagi berulang ke rumah Pak Imam, Buntat faham dari segi teori dan praktiknya sekali. Buntat memang cerdik. Buntat turut sama membantu orang tua-tua lain yang berlayar bersamanya. Kapal haji akan bertolak dari Pulau Pinang kira-kira lagi seminggu. Barang-barang diangkut dengan lori ke pelabuhan oleh wakil Syekh Haji. Buntat meminta maaf daripada ayah dan neneknya. Ayahnya tahu Buntat nakal-nakal sahaja. Dia tidak pedulikan. Datuk berikan kepadanya 50 sen kerana dia fikir cucunya hendak ke Pulau Pinang melihat kapal haji. Buntat juga bermaafan dengan kawan-kawannya. Katanya, "Aku akan ke Makkah. Apa yang salah, maafkanlah. Apa yang termakan, halalkanlah." Kawan-kawan Buntat yang tidak kurang nakalnya mentertawakan Buntat. Kata mereka, "Rupa macam kau hendak ke Makkah, mana kau ada duit?" Memang betul, Buntat tidak ada duit. Masa lori-lori datang mengambil barang-barang, Buntat menolong mereka mengangkat barang-barang. Buntat berbaik-baik dengan pemandu lori tersebut. Dia dapat naik ke atas lori itu dan pergi ke Pulau Pinang dengan percuma. Wang 50 sen yang diberikan oleh datuknya disimpannya. Di Pulau Pinang, Buntat tinggal bersama-sama jemaah haji yang lain. Mulutnya peramah, rezekinya murah. Sikapnya yang suka tolong-menolong itu menarik hati mereka semua. Buntat menolong mereka membeli barang-barang seperti baju panas, selipar dan lain-lain. Mereka mengupahnya. Barang yang berharga RM1 dijual balik dengan harga RM1.50. Buntat dapat mengumpulkan sedikit wang bagi menggantikan pakaiannya yang lusuh itu. Dibelinya sehelai baju putih, kain pelekat putih dan ketayak putih. Rambutnya dicukur menjadi dogol. Rupanya berubah. Pada hari kapal akan berlayar, semua jemaah haji pergi ke kapal. Sanak saudara mereka dibenarkan naik ke atas kapal. Ramai orang melawat-lawat kapal itu dengan beberapa tujuan. Ada yang hendak menghantar kaum keluarga, ada yang hendak melihat kapal itu. Kononnya dalam kapal itu ada surau, kolam renang, restoran, klinik dan sebagainya. Antara beribu-ribu orang itu, terdapat Buntat. Buntat naik ke atas kapal itu beberapa kali. Oleh sebab dia kecil, pantas dan cergas, dia senang bergerak di antara beribu-ribu orang itu. Apabila sampai masa, semua orang yang menghantar jemaah haji itu pun turun. Jemaah haji dijemput ke atas kapal. Mereka diperiksa dengan teliti. Buntat berjalan masuk ke dalam kapal. Buntat membimbit 2 tin yang berisi air sejuk. Di belakangnya digalaskan sebuah beg kecil. Rupanya seperti lain-lain orang yang hendak ke Makkah.
Mana pasport kamu? Tanya seorang pemeriksa jemaah haji. Ada pada bapa saya di dalam kapal. Jawab Buntat dengan nada biasa. Buntat dilepaskan masuk. Tiada seorang pun yang terfikir budak sekecil itu akan menipu. Lagi pula, takkanlah dia akan mencuri naik ke kapal itu. Sebab kapal itu akan berlayar ke negeri yang beribu batu jauhnya. Tidak mungkin dia sanggup meninggalkan ibu bapanya yang dikasihi. Buntat berjalan pantas sebab masa sudah singkat. Boleh jadi dia dibenarkan masuk kerana masa begitu singkat. Masih ramai jemaah haji yang beratur menantikan giliran masing-masing. Buntat berjalan pantas seperti orang yang baru lepas dari penjara. Dia terus naik ke atas kapal dan bersembunyi di dalam tandas. Jemaah haji disuruh mengambil tempat masing-masing. Sekali lagi diperiksa. Apabila semua selesai, semua jemaah haji telah berada di atas kapal. Mereka dibenarkan keluar untuk melambai kawan-kawan dan sanak saudara mereka yang menunggu di atas jeti. Serombong kapal mula berbunyi dan mengeluarkan asap. Masa untuk bertolak telah tiba, iaitu lagi 10 minit pukul 3 petang. Buntat keluar dari tempat persembunyian. Dia memerhatikan kawan-kawannya yang datang. Mereka datang kerana hendak melihat kapal haji yang hendak ke Makkah. Buntat menjerit memanggil nama mereka. Apabila mereka melihat Buntat, mereka pun terkejut. Buntat, kamu betul-betul nak ke Makkah? Tanya Din Cendol, iaitu seorang kawan baik Buntat. Din Cendol digelar Cendol sebab hingusnya sentiasa naik turun dari hidungnya. Din Cendol memberitahu kawan-kawan lain dan juga orang kampung. Itu Buntat. Kita ingat dia melawak, rupa-rupanya sungguh dia pergi ke Makkah, kata kawan lain pula. Hei Buntat, mana kau dapat wang beribu-ribu pergi ke Makkah? Hutang aku 10 sen sudah 3 Muharram kau tak bayar, pekik Budin. Selamat tinggal kawan-kawan, doakan aku supaya selamat pergi dan selamat kembali, kata Buntat. Di muka surat berikutnya, dikongsikan kapal haji, foto lukisan kapal haji, gambar lukisan kapal haji yang akan berlayar dan sanak saudara mengucapkan selamat berlayar kepada para bakal jemaah haji yang berada di dek kapal. Terdapat dalam gambar ini seorang kanak-kanak kecil dijulang oleh bapanya di bahu untuk melambai kepada sanak saudara yang akan bertolak ke Makkah. Begitu juga dengan kaum wanita dan kaum lelaki yang turut sama menghantar dan melambai kepada jemaah dalam foto yang dikongsikan, foto lukisan yang dikongsikan ini. Yelah, selamat pergi dan selamat duduk di sana, jawab Din Cendol bergurau. Selepas muazzin melaungkan azan, kapal haji pun mula beredar perlahan-lahan. Ramai yang menangis. Mereka menangis kerana rasa sayu. Datuk, ayah, emak, suami, isteri dan orang yang dikasihi akan berpisah mungkin buat sementara dan mungkin pula buat selama-lamanya. Hampir 3 suku daripada jemaah haji ialah orang tua. Sebahagian daripada orang tua-tua itu bercadang hendak mati di tanah suci Makkah. Ada pula yang bersedih bukan kerana berpisah dengan ibu bapa, tetapi sedih kerana tanah sawah punca mata pencarian mereka telah pun dipajak atau digadai untuk mencukupkan wang pergi ke Makkah. Walaupun cara begini kurang betul dari segi agama, tetapi ramai juga yang melakukannya. Kawan-kawan Buntat menceritakan yang mereka ternampak Buntat di atas kapal haji. Berita ini bukan sahaja mengejutkan bapa dan datuk Buntat, bahkan seluruh masyarakat kampung Buntat. Mereka fikir Buntat olok-olok sahaja semasa dia memohon maaf daripada mereka beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Buntat beria-ria benar mengatakan dia akan ke Makkah. Bapanya dan datuknya hairan dari mana dia mendapat wang sebegitu banyak. Pada malam itu, bapa Buntat mengadakan sedikit kenduri kesyukuran agar anaknya selamat pergi dan selamat kembali. Selepas majlis tahlil, semasa menikmati bubur kacang, mereka berborak-borak fasal Buntat. Pada akhir majlis, Pak Imam membaca doa. Masa membaca doa, teringat dia kisah Buntat memanggilnya setiap subuh supaya bangun solat subuh dan mengajarnya rukun haji. Din Cendol tersandar di dinding penjuru rumah. Beliau terkenangkan kawan baiknya Buntat. Din Cendol sekarang kesepian. Alhamdulillah, kita selesai dengan
perkongsian pertama tentang buntat mengembara ke Makkah. Dan kita telah selesai, alhamdulillah, dengan isi kandungannya, pengenalan tentang kisah si buntat, dan bab pertama, bab 1, buntat menyeludup ke dalam kapal. InsyaAllah, pada sesi berikutnya kita akan kongsikan pula bab 2, iaitu suasana di dalam kapal. Terima kasih di atas kesudian menonton dan mendengar, mengikuti kisah si buntat di dalam perkongsian bacaan santai, novel, fiksyen, Buntat Mengembara ke Makkah ini. Semoga walaupun kisah ini semata-mata fiksyen dan hanyalah berkisah tentang pengembaraan seorang kanak-kanak, namun begitu, moga-moga masih ada sedikit sebanyak manfaat yang dapat kita jadikan panduan dan pedoman dalam hidup kita di dunia sementara ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi seterusnya.